Gajah pun, kalau haiwan-haiwan semua takut dengan akal. Akal manusia, sebab kita ada akal. Jadi ilmu kalam ni dia ilmu akal. Sedangkan ilmu tasawuf, ilmu melalui, ilmu merasai, ilmu mengalami. Ada satu orang guru, dia mengajar ilmu hakikat, jalan sifat 20, jalan ilmu kalam. Bila saya tengok dia punya rakaman tu, dia hentam orang tasawuf. Dia kata, apa ni ahli-ahli tarikat, duk asyik mujahadah kan? Tak faham pun tentang hakikat. Yang kita punya pelajaran ni sekejap ni, dia guna ilmu akal, sekejap je kita dah sampai peringkat tinggi. Cakap dia lebih kurang macam tu lah. Orang tasawuf ni teruk-teruk sampai berapa tahun nak kena apa, meditasi dah, amal ibadah, kena suluk lah semua ni. Kita buang masa je, lambat, jalan-jalan lambat. Dia tak faham jalan orang tasawuf ni, dia jalan nak rasa, jalan nak alami sendiri, jalan nak lalui sendiri. Sebab tu mereka ni kita nampak macam lambat di jalan dia. Dia bukan nak guna jalan akal ni tadi. Jalan akal tu dia tak tolak, tapi dia nak jalan merasa. Jalan merasa ni dia lebih hebat daripada jalan akal. Contoh sambai tumih petai. Orang ni dia tak pernah makan sambai tumih petai, jadi dia buat kajian, dia guna akal. Dia buat kajian semua, dia tahu dah bahan-bahan dalam sambal tumis petai tadi. Bila dia tengok warna merah, dia tahu ini cabai. Cabai mesti rasa dia pedas. Dia nak sedapkan makanan, orang taruh buah garam, dalam ni mesti ada garam, jadi dia ada rasa masin sikit. Pedas tadi nak bagi sedap lagi, lawan dia dengan gula, mesti ada gula sikit. Baru pedas, masin, gula tadi sedapkan sambal tumis ni. Memang betul lah dia cakap tu, sebab dia kaji dengan akal. Tapi dia tak rasa, dia kaji dengan akal. Dia tengok ada ikan bilis, ada pula petai. Bila ada petai, mesti dia ni ada rasa lemak dalam sambal tumis ni tadi. Bila dia bentang kajian itu, betul semua, betul, tapi dia tak rasa. Tu laluan orang guna akal tadi. Tapi laluan tasawuf ni dia rasa. Dia rasa terus. Bila dia rasa, walaupun dia tak boleh nak hurai, tapi dia lebih faham apa rasa sambal tumis petai. Berbanding orang yang guna akal tadi, dia tak guna laluan tasawuf, dia tak rasa sambal tumis tu. Cuma dia guna kajian. Kajian dia memang betul, masin memang masin, pedas memang pedas, lemak memang lemak, tapi dia tak rasa. Kajian betul tapi tak rasa. Yang orang tasawuf tadi, mungkin dia tak kaji guna ilmu akal, tapi dia rasa. Jadi antara dua orang ni, mana yang dari segi hakikatnya lebih faham tentang rasa sambal tumis? Orang yang rasa tadi. Ataupun contoh lagi, nak kaji tentang laut, macam mana dalam laut ni, naik perahu sampai tengah laut, dia buat kajian. Dia orang bijak pandai. Ni contoh. Dia kata laut ni tengok keadaan dia, air, bila air dia bersifat sejuk, jadi kena cahaya matahari di permukaan dia mungkin panas, tapi kalau selam dalam lagi mungkin sejuk sikit, kalau sampai ke dasar lagi sejuk. Okay. Right, kajian dia betul lah. Kalau tanya kepada orang yang pernah menyelam pun betul. Laut ni dia mengganggu penglihatan mata. Dia tak macam udara. Udara ni dia ringan, laut ni dia berat sikit. Dia punya sel-sel dia tu, zarah-zarah dia tu berat sikit. Jadi kalau masuk dalam laut ni, kita tak boleh tengok jauh. Tengok jauh nampak kelabu-kelabu. Betul tak? Betul. Betul lah kajian dia semua betul. Kemudian laut ni pula, dia disebabkan dia berat, kalau kita masuk dalam 10 kaki, kita rasa tertekan badan kita. Kalau masuk dalam lagi kuat tekanan dia. Masuk sampai ke dasar lagi, kalau tak pakai pakaian yang khas, mungkin akan pecah badan kita. Kajian dia betul lah dari segi tekanan dalam laut tu, tapi dia sendiri tak menyelam. Yang orang tasawuf tadi, dia tak kaji benda-benda tu, dia selam terus. Bila dia selam, baru dia rasa, laut ni kat mana panas, mana sejuk, tekanan dia setara mana, pandangan dalam laut macam mana, dia beza. Jadi antara dua ni, yang guna hukum akal dengan yang guna laluan tasawuf, yang guna laluan tasawuf tu lebih baik. Jadi macam mana pegangan kita? Kalau boleh dua-dua. Kalau boleh dua-dua lah kita nak kan. Dari segi ilmu akal pun kita nak, dari segi rasa pun kita nak. Dua-dua sekali. Itulah rahmat Allah Azza wa Jalla yang melimpah kepada orang yang datang menciumi keharumannya sekadar rezeki, menurut kedatangan, tempat dan kesucian hati.
dan itulah laut yang tak diketahui dalamnya dan tak terjangkau pantai. Ilmu kalam ni, kalau kita berdiri di tepi laut ilmu kalam lah contohnya, memang kita nampak pantai belah sana. Oh, takat tu je ilmu kalam. Dia ada had dia. Dalam dia dalam mana pula? Oh, dalam dia kita boleh tengok. Oh, tara tu je dalam dia. Itu ilmu kalam, dia ada had. Ilmu fiqh pun macam tu juga. Dia kita nampak pantai dia belah sana dan kita nampak dasar dia. Tapi kalau ilmu tasawuf, kita berdiri di tepi laut tasawuf tu, pantai belah sana tak nampak. Tak tahu bila nak jumpa pantai tu. Kalau berlayar tu tak tahu bila nak jumpa pantai, sebab memang tak nampak pantai tu. Terlalu luas. Dan kalau nak selam pun tak tahu dasar dia di mana, tak boleh nampak. Sebab tu Imam Ghazali kata, itulah laut yang tak diketahui dalamnya dan tak terjangkau pantainya. Nak menunjukkan kelebihan jalan tasawuf tadi. Jadi bila kita berlayar di lautan tasawuf, ikut rezeki masing-masing. Bila kita dah berlayar, ada orang dia berlayar mungkin jauh dia setengah batu je, antara tu je kemampuan dia. Ada orang dia belajar mungkin 10 batu. Ada orang dia berlayar jauh sampai kita tak nampak dia, kan? Sebab lautan tasawuf ni seolah-olah tak bertepi, kan? Begitu juga dengan orang yang menyelam, ikut rezeki lah. Ada orang yang menyelam setakat 5 meter dia tak tahan dah, naik balik. Ada orang dia mampu menyelam sampai 30 kaki, ada yang sampai jauh dalam lagi. Dalam dia tu tak tahu tara mana. Jadi lautan kalam ni dia ada had, dasar dia pun ada had. Lautan fiqh, pantai dia ada had, dasar dia ada had. Lautan tasawuf tak tahu. Pantai dia tak tahu di mana, seluas mana, sejauh mana. Dalam dia pun tak tahu sedalam. Selingan. Baru-baru ni ada budak tanya soalan teka-teki. Dia kata, ada sebuah kolam, ada air, dalam dia 8 kaki. Teka-teki biasa ini. Dalam kolam tu ada 5 ekor itik. Itik ni jenis boleh terbang. Tiba-tiba seekor itik terbang. Berapa dalam kolam tu? Kita pun jawab dengan laju, dalam kolam 4 ekor. Jawapan dia salah. Dia dalam kolam tu 8 kaki. Sebab dia tanya berapa dalam kolam tu. Dia berkenal kita. Kalau anda katakan bahawa perkataan tersebut menunjukkan kepada segala pengetahuan itu mempunyai zahir dan rahsia, sebahagiannya jelas, yang terang terus pertama kalinya. Cerita yang di atas tadi ni menunjukkan dalam agama ni memang ada ilmu-ilmu yang zahir dan ada pula ilmu-ilmu yang sir, yang rahsia, yang tersembunyi. Sebahagian ilmu ni bila kita jumpa kali pertama tu terus terang dah, terus tahu dah. Dan sebahagiannya tersembunyi. Yang tersembunyi ni pula dia akan terang dengan mujahadah, kena usaha sungguh-sungguh, dengan melatih diri, mencari benar-benar sungguh-sungguh, berfikiran bersih, dan dengan hati yang kosong dari segala urusan duniawi selain dari yang dicari itu. Yang zahir ni rata-rata semua orang boleh dapat. Tapi yang tersembunyi, yang sir, yang rahsia tadi tu kena ada laluan dia. Zaman Imam Ghazali dia sebut tarikat dia, jalan dia. Kena ada jalan dia baru boleh dapat. Dia bukan senang-senang nak dapat. Jadi dalam ilmu agama ni memang ada ilmu yang terang dan ada ilmu yang rahsia. Ada ilmu yang terpaksa disembunyikan sebab belum sampai masa nak cerita. Rahsia lah tu. Bukan kita boleh cerita semua terus kan. Belum sampai masa, akan diceritakan belum sampai masa. Ada pula ilmu yang terpaksa kita simpan dulu sebab orang yang nak terima tu belum layak lagi. Bila dia dah layak baru cerita. Ada pula ilmu yang rahsia ataupun sir tak dapat kita nak sampaikan sebab dia memang tak boleh disampaikan. Dalam bahasa manusia ni tak ada perkataan nak sampaikan, melainkan kena rasa, kena lalui sendiri. Ini ilmu mukasyafah contohnya. Ilmu mukasyafah ni kata Imam Ghazali, ilmu yang susah nak simpan dalam kitab-kitab. Sebab tu dalam kitab Ihya pun dia bukan bicarakan ilmu mukasyafah, dia bicarakan ilmu muamalah. Tapi dia harap dengan panduan-panduan yang dia sentuh dalam ni, kita bila selesai ilmu muamalah ni dapat mukasyafah ni.
Sebab ilmu mukasyafah ni dia tak ada dalam bahasa kita nak sampai. Jadi tak boleh nak disampai. Melainkan orang yang lalu baru dia dapat rasa. Ada pula ilmu yang tak boleh dibagi tahu kerana dia rahsia peribadi. Apa maksud rahsia peribadi? Antara orang tu dengan Tuhan, rahsia dua pihak ni saja. Rahsia antara dia dengan Tuhan, tak sesuai nak sebar pada orang lain. Jadi dalam agama ni memang ada ilmu-ilmu yang bersifat rahsia, bersifat sembunyi, bersifat sir, memang ada.